Okey, dah start. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi hari ini kita akan cuba singkatkan satu bab terus tentang locus. Cikgu nak pergi kepada locus. Yang nota-nota semua kena salin. Kalaulah ada protractor, memang kena ada protractor. Ada kompas lagi faham apa yang cikgu nak cuba sampaikan ni. Okey. Jadi cikgu nak kamu luruskan niat, betulkan niat yang kita datang sini nak belajar. Ada 2 jam je. Kita belajar 2 jam je. Tu pun dah potong 15 minit dah. Okey. Jadi cikgu tinggal sejam 45 minit. Okey, sejam 45 minit ni cikgu akan cuba habiskan satu bab. Nama dia bab locus dalam 2 dimensi. Cikgu nak dengar suara. Ready tak ready? Ready. Ready. Okey. Ready. Okey. Okey. Jadi, alamak, ini cikgu ajar form 2 tadi. Sekejap cikgu padam. Cikgu buat baru whiteboard kita. Okey, jadi untuk bab locus, apa locus ni? Apa locus ni? Apa yang dimaksudkan tentang locus? Okey, kamu kena faham satu je. Locus ni adalah pergerakan. Kamu kena faham locus ni adalah titik yang bergerak. Cikgu nak kamu faham tu. Locus ni adalah titik yang bergerak. Itu je. Jadi, itu sahaja titik yang bergerak. Jadi, sekarang ni, dalam bab ni, kita nak belajar titik yang bergerak tu ada macam mana dia bergerak. Kita nak belajar akhir kelas ni, kamu kena tanya diri kamu, macam mana titik bergerak. Macam mana titik bergerak. Itu sahaja dalam bab 8. Okey, cikgu akan terangkan kepada kita punya kelas yang bab ni tak complicated, senang je. Okey, jadi titik yang bergerak kita ada 5 jenis pergerakan. Okey, jadi cikgu mulakan lesson kita. Kita ada 5 jenis pergerakan. Pergerakan pertama, pergerakan kedua, pergerakan ketiga, pergerakan keempat dan pergerakan kelima. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak terang dekat kamu, locus ni ada 5 jenis pergerakan. Jadi kamu kena faham apa? Kamu kena faham bila kita cakap pasal locus, dia ada 5 jenis pergerakan. Setiap pergerakan mesti ada tanda. Setiap pergerakan mesti ada tanda. Apa tanda dia dekat sini? Ini yang cikgu nak terangkan. Kamu kena faham. Dia ibarat macam ni. Kalau kita cakap kalau buaya kan. Kalau buaya gerak dalam air, lain. Kalau dia dekat atas darat, lain. Tu maksudnya. Maksudnya, pergerakan titik ni, dia berbeza mengikut jenis tanda. Ataupun kita bercakap tanda ni adalah syarat dia. Syarat dia. Nak bergerak macam ni, kena ada syarat dia. Jadi, kita pergi kepada soalan nombor 1. Soalan nombor 1, tanda dia dekat sini adalah satu titik. Cikgu tulang. Satu titik. Satu titik. Jadi, dekat nombor 1, pergerakan yang pertama cikgu nak ajar kamu adalah satu titik. Apa yang dimaksudkan dengan satu titik ni? Okey, tengok kat depan. Cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Okey, ini pergerakan pertama. Bila cikgu cakap satu titik, cikgu buat satu titik. Ya, cikgu buat kemas sikit. Okey, kalau sempat sila salin. Okey, satu titik. Okey, satu titik. Okey, cikgu letak satu titik dekat situ. Setiap tanda cikgu akan buat dalam keadaan warna biru. Okey, satu titik. Nampak tak titik tu dekat situ? Nampak ke? Aik, mana orang? Nampak ke? Jelas ke? Jelas. Okey. Nampak. Kalau satu titik, pergerakan locus tu macam mana?
pergerakan lokus membentuk satu bulatan. Yang bergerak ni, cikgu buat dia dalam keadaan warna hijau. Dia membentuk satu bulatan. Jadi untuk lokus yang pertama adalah pergerakan dia akan membentuk satu bulatan. Jadi bila tanda dia dekat sini satu titik, bila tanda dekat sini satu titik, maksudnya dia membentuk satu bulatan. Jadi bila kita bercakap tentang satu bulatan ni, dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Syarat dia dekat sini, dia mesti betul-betul bulat. Kalau dekat sini cikgu cakap dia Kalau dekat sini cikgu cakap dia 3 sentimeter. Kalau dekat sini berapa? Kalau dekat X ni berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 3. 3 juga. 3 Apa nama 3 tu? Apa nama 3 tu? Jejari. Ya, jejari. Jejari. Jadi tengok, kalau cikgu buka protractor, kalau cikgu buka yang kompas cikgu ni, kalau cikgu buka yang kompas cikgu ni, cikgu buka dia 3. Cikgu buka dia 3. Okey, kat sini dia 3, kat sini dia 3, kat sini dia 3, kat sini dia 3, kat sini dia 3. Semua tengok, perubahan jarak bagi kita punya pergerakan, pergerakan dengan titik sentiasa dalam keadaan sama. Nampak ni, semua cikgu buat dia sama. Jadi dekat sini kamu nak kena faham berjarak yang sama. Membentuk satu bulatan. Dia punya pergerakan membentuk satu bulatan. Itu yang pertama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita proceed kepada jenis pergerakan yang kedua. Jenis pergerakan yang kedua, dekat sini kita ada kita ada 2 titik. Tanda dia dekat sini adalah dia dalam keadaan 2 titik. Tadi 1 titik. Tadi dekat sini yang kita buat ni, yang kita pusingkan ni, dia 1 titik. Nampak tu? Titik dia yang warna biru tu. Jadi sekarang ni, dia 2 titik. 2 titik dia boleh jadi dalam keadaan, dua-dua dalam keadaan tegak. Dia boleh jadi macam ni dan dia boleh jadi macam ni. Dia 2 titik. Cikgu terangkan satu-satu. Kalau dia dalam keadaan 2 titik, macam mana pergerakan dia? Cikgu tunjuk Pergerakan lokus mesti berjarak sentiasa dalam keadaan yang sama. Macam mana? Okey, pergerakan lokus dia akan potong betul-betul antara tengah dua-dua titik tu. Maksudnya, kalau sini cikgu buat 1 sentimeter, maksudnya sini pun mesti 1 sentimeter. Jarak dia kena sama. Kalau cikgu buat dia terbalik, kalau cikgu buat dia terbalik macam mana tu? Okey, kalau cikgu buat dia punya tanda dalam keadaan terbalik, dia tak kisah kalau dia terbalik ke, kalau dia dalam keadaan serong ke, selagi dia punya tanda adalah 2 titik, dia akan membentuk satu garis lurus yang mana jaraknya sentiasa sama antara 2 titik. Contoh, kat sini akan jadi 1 sentimeter. Bila kat sini 1 sentimeter, sini pun 1 sentimeter. Inilah yang dimaksudkan dengan pergerakan yang kedua. Jadi, dia bergerak. Ini bukan garisan. Cikgu ulang lagi sekali. Yang warna hijau ni bukan garisan. Dia adalah pergerakan. Sebab apa? Sebab lokus adalah pergerakan titik. Dia satu titik yang bergerak. Jadi bila dia bergerak, cikgu hanya boleh lakarkan dia punya pergerakan. Sebab tu cikgu buat anak panah dekat sini. Itu nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Senang je. Okey, yang ketiga. Fokus tau, fokus. Sebab cikgu nak habiskan terus. Yang ketiga. Tanda yang ketiga dekat sini, dia ada satu garisan. Dia ada satu garisan. Satu garisan ni macam mana? Maksudnya tanda, fokus kepada yang warna biru. Warna biru ni cikgu buat dia sebagai tanda. Ataupun dia punya syarat. Yang warna hijau ni cikgu buat dia sebagai pergerakan lokus. Pergerakan
lokus. Okey. Ini cikgu nak tunjuk. Okey, tanda satu garisan. Macam mana satu garisan? Tadi yang warna biru dekat nombor 1 dia 1 titik. Sekarang dekat nombor 2 dia ada 2 titik. Dia ada 2 titik. Kalau dekat nombor 3 dia ada 1 garisan. Tanda dia membentuk 1 garisan. Kalau dia dalam keadaan tegak, mana lokus dia? Jadi bila dia dalam keadaan tegak macam ni, ni tanda dia, ni tanda dia. Kok ada yang tak faham? Ni garisan ni tanda dia. Tanda bagi satu syarat lokus tu. Macam mana pergerakan dia? Pergerakan bagi lokus dia ada 2 belah. Kalau satu garisan dia ada 2 belah. Yang pertama belah kiri, cikgu tunjuk belah kiri, dan yang kedua belah kanan. Apa syarat untuk pergerakan ni? Jarak dia mesti sama. Jarak dia mesti sama. Ini kalau kat sini cikgu tunjuk dia 2 cm, maksudnya sini mesti 2 cm. Okey. Boleh faham ke? Ada soalan nak tanya? Okey, sampai sini jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, kok ada yang confuse antara tanda dengan syarat ni, cikgu ubah. Cikgu ubah. Cikgu nak bagi semua betul-betul faham ni, sebab cikgu kalau boleh cikgu nak habiskan bab ni. Okey, jadi syarat ni cikgu buat yang warna hitam. Syarat. Okey. Yang warna biru tanda dia, yang warna hijau pergerakan dia. Syarat dia apa? Syarat dia kalau dekat sini 3 cm. Semua kena 3 cm. Kalau nombor 2, 2 titik. Sini jarak dia mesti 1 cm, 1 cm. Dia mesti sama kiri kanan. Sama juga dengan 3. Sini 2 cm, 2 cm. Kalau sini kita buat 5 cm. Kalau dekat kiri 5 cm. Dekat kanan pun kena 5 cm. Itu adalah yang ketiga. Cikgu, kalau kita punya garisan sengit boleh ke? Kita punya tanda tu sengit boleh ke? Boleh. Kalau kita punya tanda dalam keadaan sengit, maksudnya pergerakan lokus kita sengit juga. Pergerakan lokus kita mesti sengit juga. Jadi dekat sini kita nampak pergerakan lokus kita mesti sengit juga. Jadi tanda dia apa? Tanda dia dekat sini adalah kalau dekat sini 5 cm kita tukar. Ini 5 cm, sekarang 5 cm. Maksudnya dekat belah bawah pun mesti 5 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Pukul 3.11. Okey, habis dekat sini. Kita pergi pula kepada nombor 4. Kita pergi pula kepada nombor 4. Okey, nombor 4. Nombor 4 dekat sini, tanda dia apa? Tanda dia dekat sini adalah tadi 1 garisan. Sekarang dia 2 garisan. Kalau dia 2 garisan macam mana? Okey, tengok. Tengok fokus kepada yang warna biru. Tanda dia kalau 2 garisan, okey. Ni tanda dia. Ni tanda dia. Okey, ni tanda. Macam mana pergerakan lokus tu kalau tanda dia dalam keadaan 2 garisan? Pergerakan lokus tu dia akan potong dekat tengah-tengah antara 2 garisan. Ni pergerakan lokus dia. Apa syarat dia? Syarat dia jarak dia mesti sama. Kalau sini 1 cm, sini mesti 1 cm. Jarak dia mesti sama. Kalau sengit macam mana? Kalau tanda dia sengit. Kalau tanda dia sengit, okey. Tadi cikgu buat sengit macam ni je. Sekarang cikgu buat sengit macam ni. Boleh ke cikgu kalau dia sengit macam ni? Boleh. Dia boleh jadi juga dalam keadaan sengit macam ni. Kalau dia sengit macam ni, kamu kena dapatkan tanda untuk lokus dia yang berada di betul-betul tengah. Betul-betul tengah antara dua-dua garisan tu. Dia mesti, orang kata mesti selari. Dia mesti dalam keadaan selari. Maksudnya syarat dia apa? Syarat dia dekat sini, kalau dekat sini dalam keadaan 3 cm jarak dia. Maksudnya sini pun mesti dalam keadaan 3 cm. Itu sahaja. Jelas ke untuk nombor 4? Boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi kepada tanda nombor 5. Tanda nombor 5 dekat sini, tanda nombor 5 dekat sini adalah, cikgu terang dia 2 garisan juga.
Dua garisan. Tadi dua garisan. Apa beza 5 dengan 4? 5 ni dia bersilang. Dia punya tanda mesti dalam keadaan bersilang. Sebagai contoh, tanda dia membentuk dalam keadaan persilangan. Dia bersilang dekat situ. Jadi, kalau dia dalam keadaan bersilang, macam mana pergerakan lokus dia? Tengok betul-betul. Pergerakan lokus dia dekat sini adalah dia akan nampak potong betul-betul dekat tengah-tengah. Sebagai, macam ni. Macam ni. Dia potong betul-betul dekat tengah-tengah. Sebagai contoh, cikgu, bila cikgu kira dia punya total ni, cikgu kira dia punya total ni adalah 60 darjah. Maksudnya sini mesti 30, sini pun mesti 30 darjah. Okey, itu adalah dia punya syarat. Syarat setiap pergerakan. Jadi, selesai. Inilah 5 pergerakan ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Cikgu. Ya. Boleh tolong ulang balik tak nombor 5? Nombor 5. Okey, boleh. Nombor 5, dia punya tanda dua garisan. Apa dua garisan dia? Dua garisan tu contoh. Ni garisan yang pertama, ini garisan yang kedua. Apa dia punya pergerakan? Macam mana dia punya pergerakan? Pergerakan lokus dia, kita kena kira sudut dulu. Kita kena kira sudut pembukaan antara dua garisan dan kita punya pergerakan syarat. Contoh kalau kita dapat sudut dia 60 darjah. Jadi kita kena potong 60 bahagi 2. Kita kena tepat. 30 dekat atas, 30 darjah dekat atas, 30 darjah dekat bawah. Baru kita gariskan satu pergerakan lokus. Ini adalah dia punya pergerakan. Sampai situ. Boleh jelas ke situ? Boleh faham? Terima kasih cikgu. Okey. Boleh. Okey, semua orang cikgu nak tanya, nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Jadi, ini sahaja bab ni. Habis dah. Kita dah boleh tutup dah kelas kita. Okey. Jadi, cikgu tak tutup lagi. Cikgu akan proceed kepada latihan-latihan dan contoh-contoh. Okey. Jadi, masing-masing cikgu akan ulang. Cikgu akan ulang. Bila cikgu bercakap tentang tanda satu titik, bila soalan tu cakap titik, maksudnya dia akan mention satu sahaja huruf, titik A. Jadi kita boleh cakap lokus kita adalah titik A. Kalau dia cakap dua titik, mungkin ini akan jadi A, titik B. Dia ada dua huruf. Kalau garisan ni macam mana cikgu? Kalau garisan, kalau dekat titik, macam ni cikgu nak kamu faham dia punya clue. Kalau untuk matematik, kalau dia mention satu titik sahaja, satu huruf sahaja, maksudnya encak A ni kan, maksudnya dia tengah bercakap tentang titik. Kalau dia mention dua huruf, maksudnya dekat sini dia tengah bercakap tentang garisan. Ni salin tau, ni ada dalam lokus. Dan kalau dia bercakap tentang A dekat sini, ada tanda macam ni. Yang ini dia tengah bercakap tentang sudut. Jadi kenapa cikgu buat ni? Titik ni, kalau cikgu bercakap tentang titik ni selalu dia main dekat mana? Dia main dekat syarat yang kedua, pergerakan pertama dengan pergerakan kedua. Kenapa cikgu ajar yang garisan ni? Garisan A, B. Huruf pertama tempat dia mula, huruf kedua tempat dia habis. Jadi, bila cikgu cakap ada garisan, macam mana? Garisan dekat sini, dia selalu main dengan dekat pergerakan ketiga, pergerakan keempat dan pergerakan kelima. Okey, akhir sekali. Sudut. Sudut ni dia ada sudut macam ni. Kat mana ada sudut dekat sini? Yang ada sudut hanya pada pergerakan kelima. Nampak ni? Cikgu ada buka dia punya sudut darjah. Okey. Sampai situ semua. Okey, setakat ni boleh follow lagi ke? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu akan buat soalan. Cikgu akan buat soalan-soalan. Tapi cikgu nak pastikan kamu salin dulu semua yang cikgu tunjuk ni. Semua orang kena salin. Cikgu bagi masa 1 minit. Salin yang kat depan cikgu tunjuk.
terus faham. Lepas tu cikgu akan buatlah cikgu akan buat soalan-soalan. Kelas kita ni akan dihabis. Kita dah 3.20 tau sekarang. 3.20 ni cikgu akan habiskan buat soalan-soalan. Berdasarkan 3 ini sahaja. Okey, cuba buat. Cuba salin pula. Okey, cikgu bagi masa. Kalau dah salin cakap dah, cikgu nak dengar suara. Dah. Okey, baru 2 dah. Okey. Kalau dah habis salin, kita pergi kepada soalan-soalan yang ada dalam buku teks dulu. Kita pergi kepada soalan-soalan yang ada dalam buku teks. Untuk soalan-soalan yang ada dalam buku teks, siapa-siapa ada buku teks boleh buka terus sekarang ni. Cikgu akan tunjukkan kita punya jawapan berdasarkan buku teks. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada buku teks. Nampak ni? Cikgu scroll dekat depan, cikgu scroll dekat depan, cikgu scroll dekat depan. Cikgu tak pergi pun yang atas-atas. Cikgu tak pergi pun yang dekat atas-atas. Mungkinlah kita akan pergi kepada soalan yang mudah sikit. Okey, kita dekat sini kita terus buat uji minda 8.2A. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Kita terus buat uji minda 8.2A. Cikgu, atas-atas ni cikgu tak pergi ke? Semua ni tak pergi ke? Tak, cikgu tak pergi. Sebab apa? Sebab penjelasan cikgu dekat situ semuanya cikgu dah simpulkan pada dekat depan ni. Tapi yang penting kamu kena salin lah. Kamu kena salin. Kalau ada yang baik boleh ambil gambar send dekat dalam grup Telegram. Takut ada kawan yang tak sempat salin. Kena ada pembaris, kena ada protractor dan kena ada kompas. Okey. Habis dekat sini. Boleh ke kita cikgu nak pergi kepada soalan-soalan yang berkaitan? Boleh cikgu. Okey, baik. Boleh. Ni 5 soalan ni. Cikgu akan jawab sama-sama dengan kamu. Okey, kita pergi kepada Rajah 1, 8.2A. Nampak ni? Ni dah habis dah. Dah habis dah terus. Semua soalan-soalan. Tak ada penerangan pun. Yang tadi cikgu terang. Itulah apa yang buku teks cuba sampaikan. Okey, cikgu akan pergi kepada latihan uji minda 8.2A. Uji minda 8.2A. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan selesaikan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Raja menunjukkan garis lurus PQ berjarak 5 cm. Okey, tengok kat depan. X ialah satu titik berjarak daripada 3. Cikgu keluarkan PQ dulu. Cikgu takut kamu tak nampak. Okey, tengok Okey, PQ. Ini adalah garisan PQ. Okey, PQ. Raja menunjukkan garis lurus PQ yang berjarak 5 cm. Okey, untuk dengan cikgu, kelas cikgu nak dapatkan ukuran yang tepat. Cikgu ulang Cikgu nak dapatkan ukuran yang tepat. Cikgu akan buat 1 cm 2 kotak. Kamu boleh pakai pembaris. Okey, 1 cm cikgu akan buat bersamaan dengan 2 kotak. Okey, kita pergi kepada garis lurus PQ. Okey, PQ. Ini adalah P kita. Cikgu mula dekat sini. Okey, cikgu buat 1 kotak 1 cm 2 kotak. Okey, sekarang dia 5 cm. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Okey, jadi dekat sini cikgu dah buka sampai dia punya PQ. Dengan apa? Dengan jarak dia sepanjang 5 cm. Ini adalah 5 cm. Okey, sampai sini boleh faham? Sampai sini boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan 1A. Kita pergi kepada soalan 1A. Ni cikgu nak jawab 1A. X ialah satu titik yang sentiasa berjarak 3 cm dari P. Cikgu nak soal kamu, kalau X ni apa ni? X ni locus dia lah. Locus X. Okey, locus X ialah
satu titik yang sentiasa berjarak 3 cm dari titik P. Tengok ni. 1 cm dia sentiasa berjarak 3 cm dari titik P. Ini adalah dia punya tanda. Ini adalah dia punya tanda. Cikgu ulang lagi sekali. Ini adalah dia punya tanda. Tanda dekat sini bila dia kata titik P bermakna titik P sahaja. Satu titik. Kalau dah dia dalam keadaan satu titik, sekarang kita tengok dekat sini. Kalau satu titik, nombor 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5? 1. Ya. Jadi, bila kamu dah nampak dia dalam keadaan satu titik, kamu terus tanda dia adalah pergerakan pertama. Bila dia pergerakan pertama, maksudnya dia membentuk bulatan. Kita keluarkan kompas kita. Dia dari titik P. Ini titik P kita. Kita buka 3 cm. Jadi, untuk ukuran dengan cikgu, cikgu ambil kompas. Cikgu akan buka 3 cm ikut kotak. 1 cm 2 kotak. Okey. Dekat sini dah 4 kotak. Okey, 6 kotak. Okey, dekat sini adalah 6 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Maksudnya, kompas cikgu buka 3 cm. Jadi, bila cikgu dah buka dia 3 cm, cikgu ambil cikgu punya kompas, pergi dekat bucu P. Kenapa pergi dekat bucu P? Sebab dia kata dari titik P. Jadi kita mula dekat bucu P. Jadi lepas kita dah dapat dekat bucu P, pergerakan lokus. Pergerakan lokus. Cikgu akan tunjukkan ikut warna ni. Warna pergerakan lokus cikgu akan buat sepanjang kelas ni warna hijau. Okey, jadi daripada sini kita akan buat warna hijau. Okey, jadi pergerakan lokus untuk X adalah macam ni. Jadi, selesai untuk soalan A. 1A. Itu sahaja. Boleh faham ke semua? Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Okey. 1 titik. Jadi, bermakna dekat sini kita boleh tulis. Kita boleh tulis dia dalam keadaan 1 titik kan? Ya, cikgu punya. Okey. Ini kamu boleh buat terus. Kamu boleh buat. Okey, kamu boleh buat tanda macam ni. Okey. Locus. Apa locus ni? Locus X. Jadi, bila kamu dah dapat dekat sini, kamu dah betul dah 1A. Habis. Habis dah. Kenapa? Macam mana kamu tahu tu bulat? Cikgu dah terang. Bila dekat sini kita nampak tanda 1 titik. Bila tanda 1 titik, kita dapat pergerakan dia dalam keadaan bulatan. Bila dalam keadaan bulatan, setiap jarak ke titik ni, setiap jarak dinding bulatan ke titik ni sama. Sini 3 cm, sini 3 cm. Sama juga yang cikgu terang tadi. Walaupun cikgu pusingkan kita punya kompas ni, dekat sini, silap. Okey, kita pusingkan kompas ni dekat sini, dia tetap 3 cm. Kat sini, dia tetap 3 cm. Kat sini, dia tetap 3 cm. Kat sini, dia tetap 3 cm. Itulah apa yang dimaksudkan sentiasa berjarak 3 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Baik, soalan yang sama cikgu akan buat 1B. Cikgu akan terangkan soalan yang sama, cikgu akan buat 1B. Cuma page yang lain lah. Nak bagi jelas. Nak bagi nampak jelas. Okey, PQ. 1 kotak, 2 kotak 1 cm. Cikgu buat 1 kotak. 1 cm. Cikgu buat. Ini P kita, ini garisan P. Cikgu tengah lukis ni tau, PQ. Okey, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Ini adalah Q kita. Okey, cikgu nak jawab B kita. Y ialah 1 titik yang sentiasa berjarak dari titik Q. Kamu kena faham, bezakan. Lokus ni titik yang bergerak. Jadi, kita kena tengok. Y ialah 1 titik yang sentiasa berjarak. Maksudnya Y. Y ni adalah titik bagi lokus. Y ni adalah titik lokus. Okey, kita tengok pula dia punya syarat. Syarat dia ataupun tanda dia adalah 1 titik. Macam mana cikgu tahu 1 titik? Okey, tengok. Yang sentiasa berjarak 4 cm dari titik Q. Maksudnya, dia ada titik Q je.
Maksudnya ada satu titik sahaja yang terlibat. Bila ada satu titik sahaja yang terlibat, inilah kita punya tanda. Inilah kita punya tanda. Jadi, macam mana pergerakan untuk satu titik? Kita ulang balik kita punya nota tadi. Kalau dia dalam keadaan satu titik, dia buat bulatan. Jadi, bila dia dalam keadaan bulatan, kita keluarkan lagi sekali kita punya kompas. Lepas kita dah keluarkan kita punya kompas, kita tengok syarat dia. Yang ini tanda. Tanda dia satu titik. Satu titik. Jadi, bila tanda satu titik, dia membentuk bulatan. Jadi nak buat bulatan kamu kena ada syarat. Syarat dia kamu kena tengok dekat apa yang soalan bagi. Syarat dia sentiasa berjarak 4 cm. Jadi dekat kita punya kompas, kita buka 4 cm. Satu kotak 1 cm. 1, 2, 3, 4. Jadi syarat kita punya adalah 4 cm. Jadi bila kita dah dapat 4 cm, kita buat apa? Kita ambil kita punya kompas, bucu tu bagi kena titik Q. Lepas tu untuk pergerakan lokus cikgu akan buat warna hijau. Jadi kita akan buat sahaja dia punya pergerakan satu bulatan. Mana lokusnya? Inilah lokusnya. Yang warna hijau ni adalah dia punya lokus. Lokus apa? Lokus Y. Siap. Habis dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Jelas. Okey, baik. Cikgu risau ni Okey. Jadi, habis selesai soalan nombor 1. Kita pergi Cikgu. buat ya. Huraikan selengkapnya lukis je cikgu. Lukis. Bila dia cakap huraikan, apa yang kita buat kalau dia cakap huraikan, kita cakaplah. Kalau dia membentuk satu bulatan ada apa? Bulatan ada pusat. Maksudnya lokus ni berjejari 4 cm, kita boleh cakap sentiasa berjarak 4 cm berpusat pada Q. Macam tu. Okey, menjawab ke kepada yang bertanya? Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Ada soalan nak tanya? Cikgu nak tanya. Ya. Kan kalau lokus tu bukan ada nama dia ke? Kalau macam yang ada yang pembahagi dua sudut, pembahagi serenjang tu. Dua serenjang. Oh, yang ni. Yang ni, nama ni. 1, 2, 3, 4, 5. Mana ada nama? Tak ada nama. Itu dia punya tanda je. Tapi ada ke soalan yang kalau macam dekat sekolah saya, dia ada keluar soalan macam saya tak ingat soalan dia macam ni, tapi kita kena sebut nama lokus tu. Oh, nama lokus. Nama lokus Okey, kalau nama lokus ni, kalau kita tengok dekat akhir sekali, nama lokus ke titik persilangan bagi lokus? Saya tak sure. Tak ada nama lokus kalau kat sini. Kalau yang ni. Yang bawah tu, yang pembahagi dua sama serenjang sepasang yang ni. garis lurus. Yang ni bulatan ni pembahagi dua sama serenjang, ni sepasang garis lurus, ni satu garis lurus, pembahagi dua sudut. Yang ni. Yang ni dia punya tanda. Yang ni dia punya tanda. Dia punya tanda. Jadi kalau untuk nama tu, nama lokus, kalau untuk nama lokus, okeylah. Cikgu boleh ambil bulatan, pembahagi dua sama serenjang, sepasang garis lurus lari, satu garis lurus lari, pembahagi dua sama sudut. Tu cikgu ambil nama dia. Tapi kalau biasa soalan jaranglah tanya nama. Selalunya cuba Tihani nanti WhatsApp cikgu, Telegram cikgu, ambil gambar soalan tu. Boleh? Boleh. Okey. Sebab kalau tanya nama, nama daripada segi dia punya betul-betul tu, mungkinlah yang ini bulatan, pembahagi dua sama serenjang, sepasang garis lurus, satu garis lurus dan pembahagi dua sama sudut. Yang ini, nama ni Tihani, cikgu buat dia sebagai jenis pergerakan dia. Sebagai contoh, bulatan. Maksudnya lokus dia membentuk satu bulatan. Okey, pembahagi dua sama serenjang. Maksudnya pembahagi dua sama serenjang ni maksudnya inilah nama dia, pembahagi dua sama serenjang.
Sepasang garis lurus selari. Sepasang kan ada dua. Contoh kita pakai sepasang kasut. Sepasang maksudnya satu dekat atas, satu dekat bawah. Satu garis lurus. Oh, ada satu garis lurus. Itu pergerakan dia. Okey, pembahagi dua sama sudut. Maksudnya dekat sini sudut kita dekat tengah-tengah. Oh, dekat sini adalah dia bahagi dah dua sudut sama tengah. Pergerakan dia adalah antara pembahagi dua sama sudut tu. Jadi yang bulatan, pembahagi dua sama serenjang itu adalah pergerakan dia, pergerakan lokus dia. Tapi kamu boleh je nak ambil kalau soalan dia cakap tu sebagai nama dia. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Masih cikgu. Okey. Okey, baik. Tu okey, habis kat situ Tapi kamu kena faham betul-betul yang nota cikgu tunjuk ni. Okey. Jadi kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Kita proceed kepada soalan latihan yang sama. Cikgu akan buat latihan-latihan supaya kamu nampak ni. Okey, nombor 1 cikgu dah selesaikan. Cikgu scroll ni. Mana dah? Kejap cikgu scroll. Okey, muka surat berapa ni? Muka surat 213. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 2. Cikgu akan jawab soalan nombor 2 satu-satu. Okey, kita akan jawab soalan nombor 2. Kita akan jawab soalan nombor 2. Awak WhatsApp cikgu ke? Okey. Kalau ada soalan, cakap je tau. Jangan malu-malu dengan cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Cikgu keluarkan dia punya ni. Cikgu keluarkan dia punya A, B, C, D, E, F, G ni. Okey, cikgu zoom out. Okey. Nampak ke tulisan-tulisan tu? Nampak ke tulisan-tulisan tu? Nampak? Okey. Jadi kita proceed kepada locus. Okey, tengok Cikgu buat dia dekat muka surat sebelah. Okey, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ni dekat muka surat sebelah. Cikgu akan tunjuk dekat kamu. Okey, kita pergi kepada rajah di sebelah menunjukkan segi 4 ABCD. Okey, ni ABCD kita. Yang dilukis pada grid sama 4 sama bersisi 1 unit. Maksudnya satu kotak 1 unit. PQRST ialah 5 titik yang bergerak. Dia cakap apa? 5 titik yang bergerak. PQRST dia bergerak. Maksudnya PQRST adalah locus. Sampai situ semua jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi cikgu sambung dengan soalan. Ialah 5 titik yang bergerak di dalam segi 4 ABCD ni lah. Dengan menggunakan huruf dirajah di bawah, nyatakan locus bagi titik. Maksudnya, cikgu akan tunjukkan dekat kamu macam mana pergerakan locus dia. Okey, tengok. Soalan A. Tengok tau. Tengok. Sebab ni tak ada calculation tau. Okey, P yang bergerak dengan keadaan jaraknya. Ni soalan A. Cikgu keluarkan soalan A. P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik D. Titik A dan titik D. Jadi, kita nampak dekat sini. Kita nampak dekat sini. Dia punya tanda. Tanda dia dekat sini adalah titik pertama dan titik kedua. Titik A dan titik D. Jadi dekat sini, bila dia titik A dan titik D, dalam keadaan dua titik, dia jatuh dekat pergerakan nombor berapa? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5? 2. Okey. Pandai. Dia jatuh dekat nombor 2. Jadi apa yang kamu kena fikir sekarang? Kamu kena setkan, kamu nak kena bina satu pergerakan garis lurus yang mana dia mempunyai jarak yang sama. Dia mempunyai jarak yang sama. Belah atas 1 cm, belah bawah 1 cm. Kalau dekat sini kita kira kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kotak full. 8 bahagi 2 kita dapat 4. Maksudnya dekat sini 1, 2, 3, 4. Okey, dekat sini 4 kotak. Dekat sini 4 kotak. Jadi pergerakan untuk kita punya locus soalan A adalah daripada H pergi kepada F. Jelas ke semua? Boleh faham ke tu? Boleh cikgu. Okey, bagus. Tengok betul-betul yang ni. Sebab tu cikgu suruh salin. Habis dekat situ. Habis dekat situ. Okey, itu adalah soalan A kita.
Jadi dekat sini cikgu tak padam. Cikgu tak padam. Cikgu padam dia punya ni je. Nanti nampak serabut. Okey. Ini adalah soalan A. Cikgu buat dekat sini. Ini soalan A. Okey. Ini nama dia. Saya tak buat soalan A. Okey. Ini nama dia cikgu buat titik P. Maksudnya dekat sini kita boleh terus nama dia locus P. Locus P. Habis. Siapa tak faham terus tanya cikgu tahu. Cikgu jawab. Okey, habis dekat A, selesai A, kita pergi kepada soalan B. Q yang bergerak. Okey, sekarang ni tentang locus Q. Tentang locus Q. Yang bergerak dengan keadaan jaraknya sama titik B dan titik D. Dia ada 2 titik. Jadi dekat sini kita tulis yang pertama titik B. Ni titik B kita. Okey, titik B dan titik D. Jadi cikgu tulis titik D. Jadi bila dia ada 2 titik, maksudnya dia dalam nombor berapa? 2 titik nombor berapa? 1 2 3 4 5. 2. Iya. Dia dekat dalam keadaan nombor 2. Nampak dekat sini cikgu tulis 2 titik. Cikgu tulis dia 2 titik. Jadi, dia punya pergerakan macam mana? Macam tadi. Cumanya kita kena carilah apa tanda dia. Tanda dia dekat B dan D. Jadi, syarat dia dekat B dan D. Okey, mana B kita? Okey, untuk B kita dekat sini. Dan D kita dekat sini. Okey, cikgu padam Okey, A ni cikgu padam. Okey, sekarang kita punya titik adalah dekat B dan D. Bila B dan D, maksudnya kamu kena cari garisan yang tengah-tengah. Garisan yang potong antara titik A, titik D dan B, dia dapat jarak yang sama. Jadi dekat sini, cikgu akan dapat locus Q adalah antara di sini. Inilah locus Q kita. Ini adalah jawapan untuk locus Q. Sebab apa? Sebab jarak dekat sini kita kira. Jarak dekat sini 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Okey, 4 kotak. Kemudian jarak ke bawah 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Jadi jarak dia sama. Jadi macam itulah kita punya pergerakan untuk locus Q. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain mana yang lain? Boleh, Jelas Cikgu. ke? Okey, risau Boleh, cikgu. Okey, ada Cikgu. soalan terus tanya? Ya. Tanya Tanya. I dengan G ke? Apa? Kalau garis dia dekat I dengan G. Kalau garis dia dekat I dengan G, okey, boleh. Locus. Locus untuk soalan B locus Q. Betul, Okey. cikgu. Kalau cikgu garis dekat I dan G, kalau cikgu garis dekat I dan G, dia tak jadi balance. Dia tak jadi balance. Dia tak boleh macam tu. Kalau kita buat satu garisan I dan G, titik tu kena antara D dan C. Boleh faham? Faham, cikgu. Okey. Contoh Maksudnya Fasha kan? Okey, Fasha tanya cikgu. Cikgu keluarkan satu kotak. Cikgu keluarkan satu kotak. Cikgu bagi jarak dia 1 2 3 4 dan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okey, Fasha tanya tadi, kalau titik dia antara bucu ni dengan ni, boleh tak kita buat locus dia macam ni? Okey. Boleh tak kita buat locus dia macam ni? Okey, yang pertama sekali, jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak nampak balance. Dia tak balance. Titik jarak yang kena sama dekat sini, jarak yang kena sama antara 2 titik ni, bukan sekadar di sini sahaja. Bukan sekadar di sini sahaja. Dekat sini pun dia kena sama. Dekat sini pun dia kena sama. Sebagai contoh, kita berbalik-balik kepada kita punya locus tadi. Okey, nampaknya ni 1 cm. Kalaulah cikgu terlari sini, dia dah tak jadi jarak yang sama. Dia kena sentiasa jarak yang sama antara 2 titik tu. Menjawab ke Fasha? Boleh faham? Faham, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Okey, siapa-siapa ada soalan tanya je tau. Okey, habis dekat situ. Cikgu akan proceed kepada soalan C. Selesai soalan B.
Okey, soalan C. Cikgu keluarkan soalan dia. Lokus R. Okey, cikgu keluarkan lokus R. Okey, cikgu keluarkan lokus R. Bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari garis lurus BC. Syarat dia apa kat sini? Tanda dia apa dekat sini? Dia kata garis lurus BC. Jadi dia ada berapa garis lurus? Ada satu je garis lurus. Jadi bila dia ada garis lurus, ada satu je garis lurus, sekarang dia dekat pergerakan nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana satu je garis lurus? 3. Ya, dia 3. dekat 3. Jadi bila dia dekat 3, dia ada pasang. Dia ada pasangan. Dia ada pasangan. Satu dekat atas, satu dekat belah bawah. Okey, jadi masing-masing proceed kepada kita punya soalan tadi. Proceed kepada kita punya soalan tadi. Garis lurus BC, cikgu akan keluarkan tanda yang warna biru. Tanda warna biru. Okey, ini BC kita. Mana garis lurus dia? Okey, yang pertama sekali, kita tengok syarat dia. Ini tanda. Tanda dia garis lurus BC. Kita pergi kepada dia punya syarat. Syarat dia adalah dalam keadaan 4 unit. Jadi syarat dia dekat sini, adalah 4 unit. Jadi cikgu bina satu garisan yang 4 unit. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi bila cikgu dah dapat situ, maksudnya cikgu ada satu garis lurus. Ini dia. Ini adalah sebagai lokus R. Ini adalah sebagai lokus R. Habis dekat situ. Cikgu, tadi cikgu cakap dia sepasang. Kalau untuk soalan ni, dia boleh jadi sepasang. Cuma dia dah terkeluar dah daripada whiteboard kita. Jadi bila dia terkeluar daripada whiteboard yang putih ni, tak perlu salin yang ini. Cukup ini sahaja. Kenapa? Okey, tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan penjelasan dia dekat sini. Ini muka surat 213. Okey, tengok Okey. Dekat sini sepasang. Sepasang tu maksudnya apa? Okey. Dekat sini lokus yang sama, dekat sini lokus yang sama. Kalau cikgu bagi nama, sini lokus X, maksudnya sini pun adalah lokus X. Tu cara dia. Jadi bermakna ni lokus R, sini pun lokus R. Walaupun kita tak ada yang ni, kita tetap ada dah lokus R dalam kita punya sampel jawapan. Habis, selesai soalan C. Ada soalan ke untuk soalan C? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Ada soalan tanya tau. Okey, habis soalan C, kita pergi kepada soalan D. Cikgu nak jawab pula soalan D. Okey, lokus S. Kita adalah menjawab tentang lokus S. Bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus A, B dan BC. Oh, dia ada dua garis lurus. Mana dua garis lurus tu? Garis lurus A, B. Mana AB kita? Ni AB kita. Dan ini BC kita. Ni AB kita, garis lurus yang pertama. Ini BC dia, garis lurus yang kedua. Jadi, bila kita nampak dia dalam keadaan dua garis lurus yang bertembung macam ni, rasa-rasalah dia dekat nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, dia dalam keadaan nombor 5. Bersilang maksudnya dua garis lurus tu bertemu. Untuk siapa-siapa yang confuse lagi. Jadi, garis lurus AB, dia bertemu dekat B ni. Ni AB dan BC. Ni BC ni, dia bertemu dekat B. Jadi, sudut dia adalah kena sama. Jadi, bila dia dalam keadaan kotak, bila dia kena sama, maksudnya untuk lokus yang S, lokus S, kita akan dapat macam ni. Ini adalah nama untuk lokus S. Menjawab ke untuk soalan D? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Habis kat situ. Habis kat situ. Okey. Last. E. Kita pergi kepada soalan E. Ini tentang garis lurus ni. Soalan E. Yang pertama sekali, jangan pening. Kita tengok lokus dia. Lokus T. Bergerak jaraknya garis lurus EF. Maksudnya, tanda dia dekat sini. Tanda dia dekat sini adalah garis lurus EG. Ada satu je garis lurus.
Jadi bila ada satu je garis lurus, rasa-rasa dia dekat lokus yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. 3. 3. Pandai. Jadi mana garis lurus EG? Okey, cikgu buat. Garis lurus E pergi kepada G. Ni garis lurus E pergi kepada G. Mana lokus untuk T? Lokus untuk T, bila kita dah buat garis lurus untuk EG, kita dapat satu dekat sini, satu dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain nak dengar suara sikit, jelas ke? Jelas cikgu. Okey. Okey. Jelas, Okey, baik. Okey, untuk yang kurang faham, untuk yang kurang jelas, tak apa. Cikgu akan tunjukkan lagi. Cikgu akan jawab lagi. Okey, kita pergi kepada soalan muka surat 213. Cikgu akan jawab, cikgu akan jawab. Masing-masing boleh tengok kat depan. 213. Ini 15. Okey, 213. Okey, nombor 2 cikgu dah jawab dah. Okey, untuk nak jawab lagi power, masing-masing kita akan pergi kepada soalan 3. Kita akan pergi kepada soalan 3. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan perincikan lagi penjelasan cikgu dengan 3 benda. Yang pertama, cikgu akan bagi tahu lokus ni lokus apa. Syarat tanda ni tanda apa. Syarat ni syarat apa. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, tengok soalan nombor 3. Ada soalan ke nak tanya? Okey, soalan nombor 3. Garis lurus CD bergerak 6 cm. Okey, bergerak 6 cm, cikgu keluarkan 1 cm 2 kotak. Cikgu buat 1 cm 2 kotak. Okey, garis lurus C pergi kepada D. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini adalah 6 kotak. C, D. Ni garis lurus CD kita. Okey, lukis. Okey, tengok tau. T ialah satu titik yang sentiasa berjarak. Maksudnya sekarang ni kita nak cari lokus T. Sentiasa berjarak 1.5 cm. Ini adalah syarat dia, 1.5 cm. Dari garis lurus CD. Okey, maksudnya kita ada garis lurus CD. Cikgu letak dekat tanda dia. Garis lurus CD. Maksudnya apa? Ada satu sahaja garis lurus. Jadi bila ada satu sahaja garis lurus, kita tengok dekat soalan kita, ada satu sahaja garis lurus, dia jatuh pada nombor 3. Jadi bila dia jatuh pada nombor 3, kita kena tengok balik. Tengok macam mana cikgu buat. Pergerakan dia macam mana? Okey, pergerakan dia adalah cikgu akan buka jarak. Cikgu akan buka jarak 1.5 cm. 1.5 cm, 1 cm 1 kotak. Jadi 1.5 cm, cikgu buat dia jadi 3 kotak. 3 kotak. Okey, jadi cikgu buat jarak dia dalam keadaan 3 kotak. 1, 2, 3. Okey, kat bawah pula. 1, 2, 3. Macam mana pergerakan lokus? Pergerakan lokus adalah yang warna hijau. Tengok betul-betul. Okey, ni pergerakan lokus kalau dia dalam keadaan satu garisan. Jadi, apa syarat dia? Syarat dia dekat sini adalah dia mesti sama. Sini buka 1.5 cm. Sini pun mesti buka 1.5 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Kalau dia minta huraian, kita bagi huraian yang ini. Yang ni untuk huraian dia. Huraian dia adalah kita buka buku teks. Untuk soalan yang terakhir, untuk huraian, kamu boleh bagi ni. Yang Tihani cakap tu. Ni huraian dia. Boleh jadi huraian dia. Okey. Habis dekat situ. Jadi cikgu nak nampakkan tentang pergerakan lokus tu. Okey, habis. Jadi dekat sini tak apa, cikgu buat lagi. Cikgu buat lagi. Okey, jadi habis dekat soalan nombor 3. Soalan nombor 3 jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Baik, kita proceed kepada soalan nombor 4. Kita proceed kepada soalan nombor 4. Okey.
Okey, kita proceed kepada soalan nombor 4. Cikgu akan buatkan soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, yang pertama sekali. Bina satu lokus. Bina satu lokus. Okey, soalan A. Lokus dia apa? Tanda dia apa? Syarat dia apa? Cikgu dah buat macam tu dah. Sama juga. Ni A. Dekat A, cikgu akan buat juga dekat B macam ni. Cikgu akan buat juga dekat C macam ni. Okey, tengok Bina satu lokus bagi titik Y. Maksudnya yang kita tengah bina sekarang adalah lokus Y. Okey, pada situasi yang diberikan. Sentiasa A. Sentiasa berjarak sama dari garis lurus PQ dan PR. Jadi ada dua garis lurus. Yang pertama garis lurus PQ dan garis lurus PR. Kita tengok garis lurus PQ. Okey, ni garis lurus PQ. Dan cikgu keluarkan ini garis lurus PR. Jadi bila dia bersilang, dia jatuh dekat nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Di dalam keadaan nombor 5. Jadi syarat dia dekat sini adalah tentang sudut kena sama. Sudut kena sama. Jadi yang ini cikgu akan ajar kamu cara nak dapatkan sudut sama. Cara nak belah dua sudut. Jadi cara dia adalah ambil kompas. Buka satu jarak yang rasa kamu selesa. Pergi dekat bucu kompas ni, tempat tajam ni, pergi ke tengah ni. Lepas tu, kamu bawa yang bucu tajam ni pergi ke tengah. Kemudian, ni cara nak belah lokus. Okey, kemudian kamu pusingkan. Kamu buat satu tanda sikit dekat sini. Dekat garisan pertama. Dan kamu buat satu tanda sikit dekat garisan kedua. Kemudian nak buat apa? Ambil kamu punya bucu tajam. Pergi kepada kamu punya tempat bersilang tadi. Lepas tu kamu buat apa? Kamu buat satu tanda lagi. Dan kamu pergi ambil bucu tajam tu. Pergi dekat tanda dekat belah bawah pula. Buat yang sama macam kamu buat dekat atas. Jadi dekat sini kita dapat satu titik persilangan. Ini yang mana kita belah dalam keadaan betul-betul dekat tengah. Ini kita tarik. Ini cikgu buat warna hijau. Ini kita tarik. Yang kita tarik ni apa? Yang kita tarik ni adalah lokus Y. Ni kalau dia bersilang. Untuk soalan 4A, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh tu. Okey, baik. Benar, Okey. cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi pula. Okey, cikgu penat sikit. Okey, jadi kita pergi pula kepada 4B. Kita pergi pula kepada 4B. Bina satu lokus Y. Jadi dekat sini lokus kita adalah lokus Y. Tanda dia dekat sini. Tanda dia dekat sini. Tengok betul-betul. YC sama dengan YD. YC sama dengan YD. Apa yang kita cuba nampak kat sini? YC sama dengan YD. Y ni lokus. Jadi dekat sini kita ada apa? C dengan D. Jadi dia adalah dekat titik C dan titik D. Jadi tanda dia adalah ada satu titik dekat C, ada satu titik dekat D. Ada dua titik. Jadi kalau dia dalam keadaan dua titik, nombor 1, 2, 3, 4, 5. 2. Okey, dia dalam keadaan nombor 2. Jadi bila dia dalam keadaan nombor 2, ambil tengah-tengah. Ambil tengah-tengah. Macam mana nak dapatkan garisan tengah-tengah ni? Yang pertama, kamu boleh guna pembaris. Tapi hari ini cikgu nak ajar kamu guna kompas nak dapatkan tengah-tengah dia. Ambil satu panjang yang kamu rasa selesa. Alamak. Okay. Ambil satu panjang. Okey, ambil bucu, pergi dekat titik D. Cari satu panjang yang kamu rasa bila kamu pangkah tu, kamu jumpa dekat garisan untuk CD. Macam mana? Okey, tengok. Mula-mula sekali, cikgu tanda dekat sini. Tengok tahu. Sini satu. Lepas tu cikgu pusing. Cikgu tandakan pula dekat belah bawah satu. Okey, habis kat situ. Kemudian buat yang sama, cara yang sama dekat titik C. Pergi kamu punya kompas dekat belah jarum ni.
kamu pastikan kena tepat dekat titik C, kemudian buat satu tanda, buat satu tanda, okey, satu. Lepas tu bagi ada bersilang, bagi ada bersilang. Alamak cikgu tak bersilang. Tak bersilang, jangan ubah garisan, pergi ke tanda yang tadi, pergi ke tanda yang tadi dan lakarkan lagi satu tanda. Bagi dia bersilang dekat situ. Jadi bila dia dah bersilang dekat sini, bila dia dah bersilang dekat sini, kita buat satu garisan. Mana? Okey, daripada titik ni pergi kepada titik ni. Okey, ini adalah daripada titik ni pergi kepada titik ni. Ini adalah kita punya locus. Locus Y. Locus Y. Ya ke cikgu? Betul ke? Kita tengok. YC dengan YD ni apa? YC dengan YD adalah jarak. Maksudnya garisan daripada Y, daripada titik Y, pergi kepada C. Dan daripada titik Y, pergi kepada D, jarak dia mesti sama. Itu yang maksudnya. Jadi itulah untuk soalan B. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham soalan B? Boleh cikgu. Okey, mantap. Okey. Cikgu terang lagi sekali untuk soalan C. Cikgu terang. Dia pusing-pusing dekat situ je bab ni. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, locus Y. Cikgu tulis locus Y. Tanda dia apa? Tanda dia dekat sini adalah PQY sama dengan RQY. Okey, untuk tanda dekat sini, kamu nampak ni sudut. Tak payah fikir panjang. Nanti cikgu tunjuk. Ni sudut. Jadi bermaksud dia adalah dua garisan bersilang. Garisan pertama P pergi kepada Q. P pergi kepada Q. Dan garisan kedua, cikgu buat R pergi kepada Q. Okey, R pergi kepada Q. Kenapa cikgu tak ambil yang Y tu? Y tu locus. Y tu locus. Jadi, tengok macam mana cikgu potong. Jadi, syarat ni. P, dia ubah sikit je. Sudut PQY sama dengan sudut RQY. Okey, mana locus dia? Kamu belah macam yang kamu buat dekat A tadi. Okey, tengok cara cikgu buat. Okey, untuk locus Y, soalan C, ambil jarum dia, pergi dekat tempat persilangan, kemudian pusingkan, buat satu tanda dekat sini. Okey, nampak besar sangat Takut terjauh sangat, cikgu buat kecil sikit. Okey, buat pusing satu, lepas tu jarak yang sama pusing dekat nombor 2. Okey, kemudian gerakkan. Gerakkan dekat sini, pergi kepada tanda yang kamu baru buat tadi. Kemudian buat apa? Pusingkan. Satu daripada titik garisan R, kemudian dekat sini kita pusingkan pula daripada titik P. Okey, kita bagi letak tepat dekat situ. Okey, kemudian kita pusingkan, pastikan bertembung. Okey, lepas tu nak buat apa? Daripada titik Q, buat satu garisan locus, pergi betul-betul tepat dekat tengah tu. Jadi, yang warna hijau tu apa? Warna hijau ni adalah locus Y. Apa maksud cikgu PQY? PQY adalah sudut PQY. Ini P, ini Q, ini Y. Jadi ini sudut yang pertama, sudut PQY. Yang ni apa? RQY. Daripada R, dia pergi kat Q, dia pergi kat Y. Ini sudut yang kedua. Jadi jarak dia adalah sama. Jadi dekat sini, dia jatuh dekat pergerakan yang kelima. Itu cara nak jawab soalan A, B, C. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Cikgu minta maaf. Memang bab 8 dengan bab 7 banyak melukis. Jadi cikgu kena explain tu lebih daripada kamu buat latihan. Okey, habis kat situ. Okey, kita pergi lagi. Jawab soalan. Sekarang pukul 4.3 minit. 4.20 ke 40 ke cikgu kamu buat pula. Okey, kita jawab yang ada persilangan. Kita pergi kepada 8.2b. 8.2b. Cikgu akan buat 8.2b. Kamu akan cuba buat soalan nombor 2 lepas ni. Tak pun kita pergi kepada soalan yang cikgu bagi ni. Okey. Jadi, masing-masing kita pergi kepada soalan nombor 1.
Okey, cikgu mula selesaikan. Okey. Dalam rajah di sebelah, tengok tau. Dalam rajah di sebelah, cikgu bawa lah. Cikgu bawa pergi whiteboard cikgu. Okey, tengok Okey. Ni soalan nombor 1. Ni soalan nombor 1. Okey. Okey. Dalam rajah di sebelah segi 4 ABCD ni mewakili sebahagian daripada satu kawasan tasik. Oh, ni tasik dia. ABCD dilukis pada grade 4 sama bersisi 1 unit. Ni 1 unit. Titik V dan titik W mewakili perjalanan bot. Nampak tak? Titik V mewakili perjalanan bot. Maksudnya perjalanan bot. Bot tu bergerak. Okey. Jadi macam mana ni? Pada rajah. Lukiskan. Okey, A. Lokus bagi bot V. Okey, cikgu lukis satu-satu. Okey, A ni lokus dia adalah V. Habis kat situ. Macam tadi cikgu buat apa? Tanda dengan syarat. Tanda dia dekat sini, adalah yang sentiasa bergerak 5 unit dari titik D. Tanda dia adalah titik D. Ada satu titik. Jadi, satu titik. Syarat dia apa? Syarat dia adalah dalam keadaan 5 unit. Jadi, ni adalah dalam keadaan satu titik. Bila dia dalam keadaan satu titik, kita buka balik nota kita. Satu titik. Oh, kalau satu titik, buat satu bulatan. Jadi, dekat sini kita akan selesaikan. Ambil kompas kamu. Pergi dekat titik D. Pergi dekat tanda dia. Tanda dia dekat titik D. Cikgu pekatkan titik D. Cikgu ambil cikgu punya kompas. Dekat sini, daripada kompas ni, cikgu ukur daripada titik D. Cikgu ambil 5 unit. Kenapa 5 unit cikgu? Sebab syarat dia adalah 5 unit. Jadi, cikgu panjangkan sebanyak 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas cikgu dah panjangkan sebanyak 5 kotak, cikgu buat dia punya garisan lokus. Cikgu buat dia punya garisan lokus. Tak sama. Patut kena lah. Cuma tadi kan cikgu besar-besarkan kan. Okey. Jadi, ini adalah dia punya titik L ataupun titik V. Dekat sini, ini adalah lokus V. Maksudnya, pergerakan bagi bot V. Jelas ke untuk A? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan B. Soalan B, sebelum cikgu jawab soalan, buat 3 benda ni dulu. Lokus dia lokus apa? Tanda dia tanda apa? Syarat dia syarat apa? Lokus dia lokus apa? Lokus W. Tulis W. Tanda dia apa? Tanda dia adalah yang berjarak 3 unit dari garis lurus BC. Tanda dia adalah garis BC. Satu je garis dia. Maksudnya satu garis lurus. Satu garis lurus. Syarat dia apa? Syarat dia 3 unit. Kita tulis 3 unit. Okey, mana garis lurus BC? Garis lurus BC dekat sini. Okey, jadi kalau garis lurus jatuh pada pergerakan nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Satu garisan jatuh pada garis lurus. Pergerakan 1, 2, 3, 4, 5. 3. Tanda dia satu garis. Jadi kita pergi kepada pergerakan yang ketiga ni. Satu garis lurus. Jadi garis lurus BC. Kalau garis lurus BC, dia boleh jadi ada dekat sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Tapi dekat dalam kita punya whiteboard ni, board kita ni, tempat kita lukis ni, muat satu je garis lurus. Jadi tak perlu lukis dua-dua. Tak payah nak sampai lukis kat sebelah. Jadi lukis dekat satu je. Okey, kita dah faham dah pergerakan lokus tu macam mana. Kita tengok syarat dia. Syarat dia 3 unit. Jadi dekat sini kita buka 3 unit. Lepas tu kita ada satu pergerakan untuk lokus yang seterusnya, iaitu yang kita bagi nama dia lokus W. Habis dekat situ. C. Seterusnya tandakan persilangan bagi laluan bot V dan bot W. Jadi ini tempat dia bersilang, kita tandakan X.
Inilah jawapan nombor 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Ada kertas kotak-kotak tak masing-masing? Ada kertas kotak-kotak tak? Ada. Ada. Okey, Ya. kalau siapa-siapa sempat print yang cikgu bagi ni, kita nak buat soalan ni, kita nak buat soalan ni. Siapa-siapa yang ada kertas kotak-kotak, boleh ambil 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, ikut kotak yang dia bagi ni. Kita akan jawab soalan A ni. Kita akan jawab soalan A. Sama-sama, jangan risau. Okey. Mula-mula cikgu bagi kamu jawab. Mula-mula cikgu bagi kamu jawab, lepas tu cikgu akan jawab. Jangan risau. Okey, ini kotak dia. Bina satu kotak yang ngam. Kalau dah ada print, bagus. Siapa yang ada print, pakai je kotak tu je. Okey, cuba buat. Apa macam mana tip nak buat je? Mula-mula, untuk setiap soalan, kita pilih. Okey, locus apa? Apa tanda dia? Apa tanda dia? Dan apa syarat dia? Tiga soalan ni kamu kena jawab sebelum kamu lakarkan. Okey, cuba buat. Cuba buat tau. Kalau tak cuba buat ni tak faham. Rifai. Jelas ke Rifai? Untuk locus ni boleh faham ke? Faham cikgu. Okey, bagus. Siapa yang tak faham, ada soalan tanya cikgu Ada soalan tanya cikgu. Yang gegel ke, yang boboy ke, ada soalan tanya cikgu. Okey, cuba buat soalan A. Cikgu naik sekejap Okey, cuba jawab. Kalau ada soalan tanya cikgu Okey, boleh cuba buat tau Siapa yang tak faham tanya cikgu. Cikgu okey je. Okey, dahsyat hantar kat cikgu Siapa yang tak print, siapa yang tak print buat kotak. Buat kotak sendiri, buat kotak sendiri. Dapat tak tu? Amir Widat dapat ke? Dapat cikgu. Okey, bagus. Okey, cuba buat tau semua Kalau tak buat nanti tak faham nanti.
Boleh rujuk yang nota 5 jenis lukisan tu Okey, bagus. Macam tu lah. Okey. Kalau siapa-siapa yang tak print, buat dalam buku kotak-kotak Oh. Saya tak boleh chat kat Tele dengan WhatsApp. Oh, ya ke? Macam mana kita nak mesej ni kalau gambar? Ya, pandai. Cikgu bagi masing-masing 2 minit lagi, 2 minit lagi. Ya, betul. Semua betul tau. Bagus, bagus, bagus. Ya, pandai. Macam tu lah. Siapa? Alia dapat tak? Alia jawab. Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey. Waalaikumsalam. Ya, Umar. Macam ni ke cikgu? Maaflah tak ada buku kotak. Okey. Nanti cikgu tunjuk. Tak apa. Cikgu okey je. Kita anggap ini latihan. Jadi. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Cikgu suka. Okey, bagus. Tak tahu betul ke tak? Tak apa. Cikgu tunjuk. Jangan risau. Okey, bagus. Bolehlah lepas ni. Blank cikgu. Blank ke? Okey, tak apa. Cikgu akan terangkan secara terperinci. Cikgu akan terangkan secara terperinci. Okey, masa menjawab sudah habis. Cikgu akan terangkan untuk jawab soalan dekat depan. Okey, masing-masing tengah fokus ke? Nak dengar suara sikit? Ya, fokus cikgu. Okey. Ada tak ni suara? Ada tak orang ni nak dengar suara sikit? Ada tak? Ada. Ada. Okey, risau cikgu. Okey, jadi masing-masing kita fokus kepada soalan yang pertama, iaitu lokus M. Lokus M. Kita terus letak lokus M. Yang ni kamu buatlah. Yang ni kamu buat. Supaya jaraknya dari bucu R. R ni apa? R. Macam cikgu bagi tahu tadi, bila ada satu sahaja huruf, maksudnya dia ada satu titik. Maksudnya dekat sini, titik R. Jadi, dia dalam keadaan satu titik. Okey, jadi bila kamu dah nampak dia satu titik kan? Satu titik. Okey, cikgu buat macam ni. Satu titik. Okey, dah faham dah cikgu satu titik. Lepas tu macam mana pergerakan dia? Buka balik nota kita. Okey, kalau satu titik pergerakan nombor berapa? Macam mana pergerakan dia? 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1. Jadi dekat situ kita nampak bulatan. Jadi bermakna kita akan buat bentuk satu bulatan. Bila kita nak buat bentuk bulatan, kita kena ada radius. Setiap bulatan ada radius. Jadi kita baca sampai habis. Dekat sini sentiasa 4 unit. Maksudnya dekat syarat dia kita letak 4 unit. Tanda dia dekat bucu R. Jadi cikgu pergi dekat R. R ni dekat sini. R ni dekat sini. Lepas tu cikgu ambil cikgu punya kompas. Lepas tu cikgu buka sebanyak 4 unit. Okey. Ini pun cikgu punya pun kurang tepat. Tapi tak apa. Okey. Cikgu akan tunjukkan. Bucu ni. Tempat bucu ni bagi jumpa betul-betul dekat bucu R. Satu kotak satu unit. 1, 2, 3, 4. Jadi bila cikgu dah dapat dia punya 4 unit tu. Lepas tu kita buatlah satu bulatan.
Tak payah bulatan penuh pun tak apa. Sebab dalam soalan ni dia nak dalam kotak PQRS ni je. Jadi, inilah yang dinamakan sebagai locus M. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh guru. Okey. Jadi, sebelum kita jawab locus, sebelum kita jawab soalan locus, tengok dekat bawah macam mana cikgu jawab. Mula-mula sekali, cikgu bagi tahu diri cikgu, cikgu nak jawab locus apa. Okey, locus N. Cikgu terus letak huruf N. Habis kat situ. Supaya jaraknya sentiasa 3 unit dari sisi PQ. PQ maksudnya garis lurus PQ. Garis PQ. Jadi dekat sini dia ada apa? Dia ada satu garisan sahaja. Jadi bila dia ada satu garisan sahaja, mana tanda dia dekat sini? PQ. PQ berada di atas. Jadi bila dia ada satu garisan, kita tengok kepada kita punya nota, satu garisan dekat nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Satu garisan. Okey, kita berada pada nombor 3. Jadi kita nak buat nombor 3 tau. Kita nak buat nombor 3. Jadi dia ada satu pergerakan locus. Tapi kita kena tahu jarak dia. Kita kena tahu jarak dia. Jadi kita baca balik, kita nak tengok kepada dia punya syarat. Syarat dia cakap apa? 3 unit. Jadi syarat dia mesti selang 3 unit. 1, 2, 3. Jadi dekat sini, cikgu punya pergerakan berdasarkan nota tadi, inilah pergerakan cikgu punya locus. Apa nama dia? Locus N. Inilah locus N cikgu. Jadi tempat dia bersilang. Seterusnya tandakan titik persilangan. Ni locus N. Ini locus M. Tempat dia bersilang kat mana? Dekat sini. Selesai soalan ni. Menjawab ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. You diam semua. Risau cikgu. Okey, bagus. Ini dia. Jadi, nak jawab locus, tulis 3 benda ni. Locus dia locus apa? Tanda dia tanda apa? Dekat sini tanda tu maksudnya kita tentukan satu titik. Locus pertama. Satu garis. Locus ketiga. Jadi dekat sini syarat dia apa? Syarat dia kena ada 4 unit. Syarat dia 3 unit. Ada 3 benda tu, selesai masalah locus kamu, kamu boleh jawab. Okey, kita pergi lagi kepada soalan seterusnya. Okey, cuba jawab soalan B. Cuba jawab soalan B. Cuba jawab soalan B. Okey, cuba jawab. Siapa-siapa yang tak ada kotak, buat kotak sendiri. Buat kotak sendiri. Nak bagi jelas, bagi satu kotak tu mungkin kamu boleh selang 2 ke 3 kotak ke. Okey, cuba buat. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, cikgu harap jelas siapa-siapa yang tak dapat tadi, cuba usaha ni. Okey, bagus. Nampak dah boleh faham dah. Okey, bagus. Buat macam cikgu buat tau. Cikgu ulang lagi sekali. Buat macam cikgu buat. Locus dia locus apa? Apa tanda dia? Apa syarat dia? Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 3 minit. Cuba buat tau, cuba buat.
Betul ke ni cikgu? Dah jumpa buku? Bagus. Betul lah tu. Okey, bagus. Pandai. Cuba buat tahu semua cikgu jawab ni. Ya, pandai. Betul. Okey, baik. Kalau salah juga, tengok apa yang cikgu buat kat depan tau. Okey. Ya, pandai. Amboi dah tak nampak dah locus dia yang mana. Jadi kotak dah semua. Okey. Ya, pandai. Bagus. Okey, bagus. Okey, bagus. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ya, betul. Ada soalan tanya tau. Ada soalan, siapa-siapa ada soalan boleh tanya cikgu. Macam ni ke cikgu? Ya, betul. Macam tu. Ya, macam tu. Bagus. Okey. Jap. Okey, cikgu tunggu. Okey, 1 minit lagi. Wow, hantar gambar dekat mesej cikgu. Bagus. Ya, siapa yang hantar mesej kat mesej tu betul. Itu jawapan dia. Bagus. Betul. Ya betul. Tak apa. Yang penting tu ada usaha. Ya, cikgu macam ni ke? Okey. Yang tak faham lagi, cikgu akan buat. Tak apa, nanti cikgu tunjuk. Okey, bagus. Ya, pandai. Cikgu, boleh tak cikgu ulang balik yang kurang, yang syarat tu? Tulis apa sebab saya kurang faham. Boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan. Sebelum cikgu terang, cikgu buka balik muka surat yang awal-awal cikgu tunjuk ni. Okey. Tengok ni. Dia ada 3 benda. Cikgu padam balik benda ni. Tak naklah padam. Okey. Yang pertama, tanda. Tanda tu apa? Tanda dia adalah 1 titik, 2 titik, 1 garis, 2 garis, 2 garis bersilang. Okey, itu tanda dia. Yang kedua, sebelum kamu nak buat pergerakan lokus, daripada tanda tu kamu dah boleh bayangkan dah dia punya pergerakan macam mana. Sebab tu cikgu buat yang warna hijau ni. Tapi sebelum kita buat pergerakan, kamu tak buat. Contoh, kalau bulatan. Kamu dah tahu dah dia daripada 1 titik dia buat bulatan. Tapi dengan adanya syarat tu nak bagi tahu kita apa radius untuk bulatan tu. Contoh, kalau 2 titik. Syarat ni bagi tahu kita kat manakah jarak antara titik dengan garis lurus tu. Itu pentingnya syarat. Okey, 1 garisan. Maksudnya syarat ni tengah bagi tahu kita berapakah jarak antara pergerakan lokus dengan garisan tu. Itu pentingnya syarat. Kalau kita tahu pergerakan lokus sahaja, tanpa syarat, kita tak boleh jawab. Macam mana kamu nak buat satu bulatan kalau kamu tak tahu radius dia? Itu maksud cikgu. Okey, jelas ke semua penjelasan tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu akan tunjuk dekat depan. Raja di bawah menunjukkan segi empat sama ABCD. Dilukis pada gerik segi empat sama bersisi 1 unit. Bina. Okey, soalan nombor 1. Lokus apa? Lokus M. Sila buat macam ni. Supaya jaraknya sama dari garis lurus AD dan garis lurus BC. Tanda dia dekat sini, dia ada 2 garis lurus. AD dan BC. AD dan
BC. Mana AD dan BC? Okey, cikgu buat tanda dulu Cikgu buat tanda dulu. Tanda betul baru kita pergi kepada pergerakan. AD dan BC. Ni A pergi kepada D. Dan ini B pergi kepada C. Okey, dia garis lurus macam ni. Jadi kita ulang balik kita punya nota tadi. Kalau AD dengan BC tadi, dia jatuh pada pergerakan lokus nombor berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, pandai. Dia jatuh pada pergerakan yang keempat. Jadi bila dia jatuh pada pergerakan keempat, kita faham dia punya lokus adalah berada di tengah-tengah ni. Indah ada soalan ke? Macam mana nak bezakan dia, cikgu? Nak bezakan apa? Sama ada nak guna dua garisan atau satu garisan atau dua titik, satu titik. Macam Dua nak garisan, bezakan satu titik. Macam ni. Mana dah tadi? Ni. Sekejap ni. Kalau dia bagi titik, dia bagi satu huruf sahaja. Kalau ada dua huruf, maksudnya tu garisan. Tu je. Menjawab ke Fasha? Terima kasih, cikgu. Yang ni. Kalau satu titik dia ada satu je huruf. Kalau dia satu titik dia ada satu je huruf. Kalau dia ada dua titik dia ada dua huruf. Kalau dia ada sudut, dia bercakap tentang sudut, dia ada tanda macam tu. Dia ada tanda untuk bercakap tentang sudut. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita berbalik kepada soalan kita tadi. Dekat sini kita ada garis lurus A, D dengan BC. Cikgu buat dulu dia punya tanda. Cikgu buat dulu dia punya tanda. Syarat dia apa? Syarat dia adalah jarak garis lurus AD dan BC jaraknya sama. Jadi dekat sini syaratnya jaraknya sama. Jaraknya sama. Jadi kalau kita boleh faham yang nota awal-awal tadi, A ke B, 1, 2, 3, 4. Pergerakan lokus mesti tengah-tengah antara dua garis tanda tu. Jadi baca betul-betul tanda tu. Jadi lepas kita dah lukis tanda ni, kita buat apa? Kita tengok balik. Dia ada dua garis. Jadi dua garisan dekat sini, kalau dia bertembung, dia bersilang. Kalau dia tak bertembung, dia pada nombor 4. Sekarang dia jatuh pada soalan nombor 4. Jadi dekat sini, dia jatuh pada nombor 4. Jadi nombor 4 macam mana? Lokus tu betul-betul dekat tengah-tengah dua garisan tu. Jadi kita kira 4 kotak. Lepas tu kita buat satu garisan lokus yang betul-betul potong tengah-tengah antara dua garisan tu. Itu nombor 1. Yang ini dekat sini kita namakan dia sebagai lokus M. Menjawab ke semua jelas? Jelas. Okey. Fasha ada soalan? Tak ada, jelas. Okey, bagus. Okey, habis dekat situ. Soalan nombor 2. Okey, cikgu padam tanda ni. Cikgu tak nak bagi kamu confuse. Okey, cikgu padam tanda ni. Okey, nombor 2. Seterusnya, lokus N. Kita buat macam ni. Terus tulis lokus N. Lepas tu, tanda dia apa? Supaya jaraknya sama dengan garis AD dan BC. Maksudnya, kita ada garis AD dan DC. Tanda dia adalah ada AD dan DC. Ini kan ada dua huruf. Bila dua huruf, maksudnya dia garisan. Daripada A pergi kepada D. Gariskan daripada A pergi kepada D. Ini garisan pertama dia. D pergi kepada C. Daripada D pergi kepada C pula. Jadi, ini adalah dua garis lurus yang bersilang. Bila dua garis lurus yang bersilang, dekat sini kamu boleh nampak jarak dia mesti sama. Jarak antara sudut dia main dengan sudut. Sebab apa dia main dengan sudut? Bila dua garis bersilang, kita tengok kepada nota yang cikgu bagi. Bila dua garis bersilang, dia main dengan sudut. Kalau sudut tu potong 60, maksudnya kita potong 30-30. Kalau sudut tu potong 100, kita potong 50 belah atas, 50 belah bawah. Sekarang dekat soalan ni, kita potong, kita bagi nampak sama. Bermakna sini kan 90 darjah, kita potong, kita dapat 45 darjah. Buat satu garisan. Jadi, satu garisan ini yang cikgu baru buat ni, nama dia adalah lokus N.
Dan akhir sekali buat titik persilangan. Titik persilang dia adalah berada di tengah-tengah ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham cikgu? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, bagus. Soalan cikgu dapat dekat kamu kan, bab 7 dengan 8, memang dia pengiraan tu kat sebelah. Dia lebih kepada pemahaman cara nak melukis. Bab 7 dengan bab 8. Jadi penerangan tu kena lebih. Okey, jadi sekarang kita cuba lagi buat soalan yang lain. Kita cuba lagi buat soalan yang lain. Boleh ke kita cuba buat soalan lagi? Boleh. Okey. Okey, Boleh. baik. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan C. Mungkin ni soalan yang terakhir. Sebab sekarang cikgu ada lagi 10 minit. Cikgu nak bagi kamu cuba selesaikan soalan ni dulu. Ramai dah betul dah. Ramai dah betul dah. Bagus, bagus, bagus. Okey. Jadi, daripada penjelasan cikgu, kalau kamu tak jelas juga, cikgu nak jelaskan lagi sekali. Cikgu nak tunggu, cikgu nak tahan kamu. Okey. Okey, tak apa. Kita pergi kepada penyelesaian soalan ni. Okey, jadi masing-masing boleh cuba buat soalan ni. Boleh ke masing-masing cuba buat? Boleh. Okey, baik. Ya, Haris, ada soalan nak tanya? Tak ada. Siapa ada soalan, tanya je cikgu kan. Nanti cikgu jawab. Jangan risau. Okey, cikgu bagi masa 3 minit. Ingat semua, bila kita nak jawab locus, buat 3 benda. Kita kena tahu apa locus yang kita nak cari. Apa tanda dia dan apa syarat dia. Apa tanda dia dan apa syarat dia. Okey. Ya, bagus. Alhamdulillah. Dia nak faham dah. Okey, bagus. Ya, betul. Alia, pandai. Ya, itulah locus dia. Jangan salin soalan tau. Terus buat jawapan. Cuba tahu semua, siapa ada soalan, cikgu di sini sedia membantu. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa tau, 1 minit lagi. Ya, bagus, pandai. Macam tu cara dia. Tulis 3-3 benda tu, baru nampak. Bagus, betul. Dah nampak dah. Okey.
Ya, bagus. Pandai. Betul ke cikgu? Ada berapa? Ya, betul. Bagus. Okey. Macam ni. Okey. Jadi masing-masing tengok kat depan, cikgu akan selesaikan. Cikgu akan selesaikan, cikgu akan perincikan dengan betul. Cikgu akan perincikan dengan betul. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang tengah buat, boleh je terus hantar dekat cikgu, nanti cikgu check. Okey, yang pertama sekali, kita baca soalan elok. Cikgu mula buat kat depan. C1, tengok tau. C1, locus M. Kita baca dekat sini locus M. Terus kita tulis locus M. Okey, kemudian jaraknya sentiasa 3 unit. 3 unit. Kalau kamu nampak apa-apa nombor, apa-apa yang sama dengan itu adalah dia punya syarat. 3 unit. Dan akhir sekali, bucu K. K ada satu je huruf. Maksudnya, dekat sini dia bercakap tentang syarat dia titik K. Jadi, bila dia ada satu sahaja titik, kita buka balik nota kita. Kita buka balik nota kita, rasa-rasa kalau ada satu sahaja titik, dia dekat pergerakan nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1. Jadi kita nampak dia bentuk bulatan. Jadi dekat sini dia jatuh pada pergerakan pertama. Dia jatuh pada pergerakan pertama. Buat bulatan. Jadi buat bulatan kena ada radius. Radius dia kita dah kira tadi, iaitu 3 unit. Ambil kita punya kompas, pergi kepada titik K, buka sampai 3 unit. Lepas tu kita buatlah satu putaran untuk locus M. Yang ini cikgu dapat dekat depan ni, inilah dia punya locus M. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Jelas cikgu. Okey, bagus. Tengok kepada soalan nombor 2. Locus N. Okey, dekat sini kita cakap locus N. Supaya jaraknya sama. Okey, kalau kamu tak faham jaraknya sama, dia bercakap tentang jarak. Itu syarat. Jarak sama. Kalau kamu tak nampak lagi tentang jarak, tak apa. Jangan risau. Jarak sama. Tak fahamlah tentang jarak sama apa? Fokus kepada tanda. Bucu K dan bucu L. Maksudnya dia berfokus kepada titik K dan titik L. Ada 2 titik. Jadi masing-masing boleh tengok kepada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Mana satu yang bercakap tentang 2 titik? Nombor berapa? Nombor 2. Ya, nombor 2. Jadi dekat nombor 2 ni, walaupun kita tak faham dia punya syarat, tapi syarat dia ada tunjuk dah dekat sini. Dia punya jarak antara 2 titik nak buat satu garisan tu kena sama. Jadi, dekat sini, mana titik dia? Titik K. Titik K kita dah bulatkan dah. Titik K kita dah bulatkan dah. Dan titik L. Titik L kita dah bulatkan dah. Dapatkan satu jarak yang sama. Jadi, untuk jarak yang sama dekat sini, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahagi 2, kita dapat 2.5. Macam mana dapat tengah? Sebab itulah dia bagi J ni. Jadi, lepas dia dah bagi J, kita akan dapatkan satu titik tengah. Jadi, bila kita dah dapat satu titik tengah, kita garislah. Ini nama dia locus N. Ni locus N. Jadi, tempat dia bersilang dekat sini, kita kena tanda X. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu nak minta izin dekat kamu. Cikgu nak tunjuk lagi satu contoh. Boleh ke? Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan D. Cikgu macam, tak boleh, nak kena tunjuk lagi. Okey, kita pergi lagi kepada soalan D.
Masing-masing boleh tengok dekat depan. Ni contoh terakhir daripada cikgu untuk locus. Contoh terakhir. Okey, kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada soalan D. Ini soalan D kita. Ni soalan D kita. Okey, mana gambar kita? Okey ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan macam mana nak dapat soalan locus-locus ni. Okey, kita terus pergi baca soalan. Baca soalan yang pertama, kita baca. Soalan 1. Okey, soalan 1, locus apa? Apa tanda dia? Apa tanda dia? Apa syarat dia? Kita kena dapatkan tiga maklumat ni. Sama juga dengan soalan nombor 2 nanti. Sama juga dengan soalan nombor 2 nanti. Okey. Ini soalan pertama dulu Okey, soalan pertama, dia dah bagi tahu locus M. Tulis locus M. Jaraknya sentiasa 2 unit. Syarat dia, apa-apa yang bercakap tentang jarak pergi kepada syarat 2 unit. Akhir sekali tanda dia garis ED. Jadi dia ada sebut satu garisan sahaja. Bila satu garisan, dia jatuh dekat nombor berapa? 1, 2, 3, 4. 3. 3. Jadi dekat sini kita nampak satu garisan. Jadi kita fokus kepada pergerakan nombor 3. Jadi sebelum kita buat pergerakan nombor 3, kita pergi kepada tanda dia dulu. Mana ED tu? Daripada E pergi kepada D. Cikgu ulang lagi. Daripada E pergi kepada D. Ni tanda dia. Jadi mana locus dia kalau dia bergerak dalam keadaan satu garisan? Okey, kita tengok. Satu garisan kalau dia dekat tepi, kalau dia dekat satu garisan straight, dia punya locus ada 2. Satu garisan kalau dekat belah bawah mengufuk macam ni, dia akan ada dekat atas dengan bawah. Jadi dekat soalan ni, dia bergerak, syarat dia 2 unit. Dan ke atas. Macam mana 2 unit tu? Cikgu tunjuk juga. 1 unit 1 kotak. 1 unit 1 kotak. Jadi dia ada 2 kotak. Kemudian dekat sini, kita akan dapatkan satu garisan yang serenjang. Yang selari dengan garisan ED tu. Satu garisan. Jadi ini apa ni? Ini adalah dia punya locus M. Ini adalah dia punya locus M. Okey, jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Cikgu nak jawab pula soalan nombor 2. Tengok betul-betul. Soalan nombor 2. Locus N. Cikgu terus tulis locus N. Kemudian, jarak sama. Maksudnya dekat apa-apa yang bercakap tentang jarak jatuh pada syarat. Okey, jarak sama. Apa yang sama tu? Okey, tengok. Dari bucu A dan bucu C. A dan C. Satu huruf untuk A, satu huruf untuk C. Maksudnya dia dalam keadaan titik A dan titik C. Ada 2 titik. Jadi kalau dia 2 titik, dia jatuh dekat nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, pandai. Dia jatuh dekat 2. Jadi, bucu untuk A dekat sini, bucu untuk C dekat sini. Jadi, kita nak dapatkan dia punya locus, kita kena dapatkan jarak yang sama. Okey, jadi kita tekan. 1. Okey, kita kira dia punya pergerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, 7 bila bahagi dengan 2, kita akan dapat 3.5. 1, 2, 3, 5. Sebab tu dia bagi B ni. Sebab kita punya garis lurus adalah daripada B potong ke sini. Jadi dekat sini, ini apa ni? Ini adalah dia punya locus N. Jadi titik persilangan dia berada di tengah ni. Ni jawapan dia. Okey, jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Dah pukul berapa dah? Okey, 74 orang. Tadilah okey. Jadi cikgu harap jelas. Sebab cara nak jawab locus macam ni je, tak ada kira-kira. Mula-mula cari locus apa, lepas tu cari tanda dia. Lepas kamu cari tanda dia, kamu tengok pergerakan dia. Pergerakan berapa macam mana? Tengok 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu cikgu dah buat tanda dia. Oh, nombor 3. Nombor 3 ni cikgu buat apa? Sebab cikgu mark pergerakan dia macam ni. Lepas tu cikgu nak buat pergerakan. Cikgu tengok syarat dia. Semua pergerakan ada syarat. Semua pergerakan ada jarak. Jelas ke semua? Boleh faham?
Faham cikgu. Okey, cikgu harap jelas cikgu harap jelas. Okey, jadi soalan yang terakhir ni cikgu tinggalkan soalan nombor 4. Oh, terakhir sangat. Nombor 4 ni cikgu tinggalkan, cikgu nak masing-masing cuba buat. Nak cikgu cek hantar dekat cikgu. Okey semua. Jadi dah pukul 4.49. Cikgu minta maaf lah panjang sikit sebab cikgu kalau macam terang cikgu akan cuba sedetail yang mungkin dan cikgu harap kamu boleh faham detail-detail tu. Okey. Jadi sekarang dah pukul 4.50. Kita terlebih 5 minit. Cikgu minta maaf Okey semua. Jadi daripada situ sahaja untuk cikgu. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada. Okey. Uzma ada soalan ke Uzma? Ada cikgu. Okey, baik. Okey, jadi sampai situ sahaja dahulu. Okey, nak lagi ke lokus? Nak lagi ke kelas lokus? Cikgu nak tanya kamu? Ke dah boleh faham dah? Dah boleh faham. Okey, dah boleh faham. Kalau dah boleh faham, nanti cikgu proceed esok kepada garis lurus Okey, tak apa. Nanti untuk latihan bagi tahu cikgu nanti cikgu terangkan. Okey semua, selamat petang, selamat berehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Okey. Bye. Nanti jangan lupa komenkan. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih cikgu. Welcome, sama-sama.